Video kali ini aku akan review One Piece chapter kedua. Tapi sebelum tu, bagi korang yang belum lagi subscribe, silakan subscribe dan like jika video ini mampu memberi manfaat dan korang sukakan video ni. Dan share kepada kawan-kawan korang supaya kawan-kawan korang pun tahu mengenai One Piece ni. Okey, kita teruskan dengan chapter kedua kita. Setelah Luffy keluar meninggalkan pelabuhan Kampung Fuchsia dengan perahu kecilnya, tidak lama kemudian dia menghadapi masalah keduanya. Ya, masalah pertama dia hadapi dengan Sea King tu, dengan mudah dia tumbuk Sea King tu dengan gombong-gombong pistolnya. So, chapter yang kedua ni dia terlibat dengan pusaran air yang besar. Okey, cover page chapter kedua yang bertajuk Luffy si topi jerami. Dan gambar untuk cover page ni kita nampak Luffy dan beberapa burung unta yang berbelang. Dan belakang mereka ada bendera lanun topi jerami. Okey, dalam masa yang sama, di sebuah pulau yang terpencil, ketika Alvida memeriksa kapalnya, dia mengepung salah satu anak buahnya kerana meninggalkan debu di gelabak dan bertanya kepada Koby, siapa yang paling cantik di lautan ini? Kanak-kanak yang berpakai cermin mata itu dengan takut menjawab bahawa dialah Alvida yang perempuan paling cantik di dunia ni. Sebenarnya Alvida ni tak cantik pun, dia gemuk dan tua. Seperti dalam gambar tu tunjuk lah. So orang ni banyak takut lah kepada Alvida ni sebab dia akan pukul siapa yang jawab selain apa yang dia nak. Okay, kita continue to line story. Dia memberitahu kenapa Koby hanya dibenarkan tinggal kerana dia tahu lebih banyak tentang navigasi daripada yang lain dan betapa tidak bergunanya dia dalam segala hal. Lalu kemudian memerintahkan Koby untuk membersihkan kasutnya. Perasaan sedih dan kecewa, Koby menolak tong yang dijumpai ke tempat salah satu gudang milik Alvida. Setelah menghampiri 3 kru Alvida, Hepoko, Pepoko dan Popoko, mereka menghalang dan mengambil tong itu dan menyuruh Koby diam dari memberitahu Alvida. Tiba-tiba Luffy keluar dari tong dan mengejutkan semua orang. Sebelum mereka mendapat jawapan bagaimana dia muncul, Alvida membaling belatan berdurinya ke tempat mereka berada, membuatkan Koby dan Luffy terpelanting jauh. Alvida menuduh anak buahnya mencuri tulang kerana dia mendengar seseorang menyebut puasnya tidur. Mereka menjelaskan bahawa bukan mereka. Alvida menyangkakan itu adalah pemburu lanun Roronoa Zoro untuk menangkapnya. Di tempat Koby dan Luffy terpelanting, Koby menunjukkan kepada Luffy perahu yang dia buat selama 2 tahun dalam usaha untuk melarikan diri dari Alvida. Tapi dah macam keranda, kata Luffy. Dan memberitahu yang dia ditangkap kru Alvida ketika turun ke laut untuk memancing. Luffy memberitahu Koby impiannya untuk menjadi Raja Lanun. Koby tak percaya Luffy ingin menjadi Raja Lanun di era kegemilangan Lanun dan bersedia untuk mati kerana impiannya. Dan Luffy menumbuk Koby kerana melekehkan kemampuannya. Koby terinspirasi dan mengagumi Luffy mengenai hasratnya. Koby kemudiannya menyatakan hasratnya untuk menjadi Marine dan menangkap orang jahat. Dia bangga mati melarikan diri untuk menjadi Marine daripada menghabiskan sisa hidupnya di sisi Alvida. Dalam kerancakan mereka bersembang, tiba-tiba Alvida muncul dan menghancurkan perahu ala keranda buatan Koby. Alvida menuduh Koby mengupah seseorang untuk membunuhnya. Ketika dia bertanya kepadanya, siapakah wanita paling cantik di dunia ini? Tiba-tiba Luffy menyampuk, siapa perempuan tua bodoh ni? Koby yang terinspirasi dari Luffy dengan yakin memberitahu Alvida perempuan bodoh yang jahat. Alvida membuka langkahnya lalu menyerang Koby dalam keadaan marah. Tetapi Luffy menahan belatan Alvida dengan kepalanya. Terkejut semua orang yang berada di situ dengan satu pukulan gomu-gomu pistol milik Luffy. Luffy menumbuk Alvida dan memerintahkan anak buah Alvida untuk menyediakan perahu untuk mereka kerana Koby ingin sertain Marine. Terharu Koby kerana orang yang membantunya akan menjadi musuhnya suatu hari nanti. Ialah musuhlah sebab impian Koby adalah menjadi Marine. Manakala impian si Luffy ni nak jadi Raja Lanun. Ya, Marine dengan Luffy dua-dua bermusuh kot, Lanun dengan Marine kan suatu hari nanti. Okey, sambung tu story. Setelah berjaya keluar dari pangkalan Alvida, Luffy dan Koby berlayar ke pangkalan Marine. Koby memberitahu Luffy lebih banyak mengenai Zoro yang disebut Alvida sebagai pemburu Lanun.
Luffy memutuskan bahawa dia ingin merekrut Zoro. Koby merasa Zoro bukan orang yang baik. Dari cerita orang, Luffy yakin itu hanyalah sekadar cerita. Okey, sampai di sini saja. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Bye-bye.